Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Azman bin Jupri. Nombor matrik saya ialah 285207. Tajuk kumpulan saya ialah Budaya Pelbagai Kaum di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya bermaksud keseluruhan cara hidup serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan dan kerohanian dalam suatu masyarakat. Manakala kaum pula bermaksud merujuk kepada bangsa atau etnik oleh sebuah kumpulan manusia yang memiliki persamaan, sama ada dalam persamaan tarian, makanan dan sebagainya. Dan seperti kita sedia maklum bahawa Malaysia memiliki 3 kaum yang utama, iaitu Melayu, Cina dan India, yang masing-masing memiliki kebudayaan dari aspek tarian, makanan, peninggalan sejarah dan sebagainya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Jazriza binti Jamaluddin dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ajang Manci sebagai salah satu ahli dalam kumpulan 4. Tajuk hari ini yang kami bincangkan ialah budaya pelbagai kaum di Malaysia. Apakah itu budaya? Budaya merupakan kebiasaan cara hidup, agama dan kepercayaan, tingkah laku dan adat dalam kalangan masyarakat. Kepelbagaian budaya juga memberikan akibat dalam proses yang berbeza, iaitu dari segi sejarah, politik, sosial, ekonomi dan teknologi. Apakah itu kaum? Kaum merupakan golongan rakyat yang sebagian besar daripada satu bangsa, iaitu suku bangsa. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kepelbagaian dan keunikan budaya dalam kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Pada zaman dahulu, amalan pelbagai kaum telah diamalkan disebabkan hasil kepimpinan pemerintah terdahulu, iaitu Tunku Abdul Rahman. Oleh itu, kewujudan pelbagai kaum dapat menunjukkan nilai perpaduan atas kerjasama sesama kaum. Selamat sejahtera kepada Dr. Jariza binti Jamaluddin dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wun Churong, nombor matrik saya ialah 284687. Saya dari kumpulan 4 dan kami telah memilih tema Keluarga Malaysia. Tajuk kami adalah Budaya Pelbagai Kaum di Malaysia. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang serta diwarisi dari generasi ke generasi. Kaum merupakan suku bangsa dalam kalangan masyarakat. Kepelbagaian budaya ini menjadikan masyarakat yang wujud di Malaysia lebih unik dan menarik kerana di dalamnya terdapat pelbagai bahasa, makanan, muzik, tarian dan pakaian yang ada antaranya boleh dikongsi bersama. Keadaan ini telah mendorong rakyat Malaysia wujud persefahaman antara kaum dan juga keterbukaan atau toleransi antara kaum. Kewujudan pelbagai kaum yang ada di Malaysia telah memperkukuhkan perpaduan negara. Hai, nama saya Nabina, 284867. Kaum merupakan satu puak dan suku bangsa di dalam kalangan masyarakat. Kaum membawa maksud golongan rakyat sebagai sebahagian besar daripada satu bangsa, iaitu suku bangsa. Saya Nurul Syuhada binti Mama Arba'in. Nombor kad matrik saya 285382. Melalui kerja khusus ini, kami telah mengkaji pelbagai budaya yang ada di Malaysia, terutama kaum Melayu, Cina dan India. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian budaya juga adalah akibat daripada proses dari segi sejarah, politik dan teknologi yang mengembangkan kebudayaan yang ada di Malaysia. Kepelbagaian budaya juga merupakan satu prinsip yang mempunyai perbezaan antara kumpulan manusia dan mempunyai interaksi yang berlainan dalam suatu ruang geografi yang sama. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Kajian ini dilakukan untuk membincangkan masalah kekurangan kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia dan mengenai kepelbagaian budaya kaum di Malaysia. Hal ini berlaku disebabkan oleh ancaman globalisasi. Kemudahan teknologi akan membawa perubahan terhadap pemikiran, perlakuan, ideologi dan pegangan masyarakat. Program-program kebudayaan membolehkan masyarakat mengenali sejarah kebudayaan dan juga mempamerkan warisan budaya dalam aspek makanan, pakaian dan tarian. Antara faktor masyarakat mudah dipengaruhi oleh budaya luar adalah faktor diri sendiri. Contohnya, golongan muda mempelajari budaya hedonisme, iaitu pandangan hidup dalam mementingkan hiburan atau keseronokan diri. Kekurangan jati diri dan pegangan agama yang lemah akan menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi oleh budaya luar. Oleh itu, kajian ini dapat membantu masyarakat bagi lebih memahami sejarah kepelbagaian budaya di Malaysia.
Objektif kajian pertama adalah untuk mengkaji sejarah kebudayaan pelbagai kaum yang utama di Malaysia. Bagi kaum Melayu, masyarakat Melayu dipaksa bertumpu terhadap aktiviti pertanian dan menetap di kawasan perkampungan. Bagi kaum Cina, pada zaman penjajahan, kerajaan British telah membawa masuk imigran Cina ke tanah Melayu untuk mengusahakan kawasan perbelombongan biji timah dan pertanian agar dapat meningkatkan mata wang iaitu ekonomi British. Bagi kaum India, buruh kaum India dibawa masuk melalui dua cara iaitu sistem buruh kontrak dan sistem kangani. Buruh kaum India dipaksa untuk mengusahakan penurihan ladang-ladang getah dan juga membina jalan raya dan jalan kereta api. Saya akan membincangkan tentang objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kepentingan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Yang pertama, dapat meningkatkan industri pelancongan. Ini berlaku apabila kewujudan gaya hidup dan warisan budaya yang dimiliki menjadi tarikan pelancong tempatan dan luar negara. Yang kedua ialah menjadi faktor dalam memupuk perpaduan antara kaum Cina, Melayu dan India. Yang ketiga ialah menjadi lambang dan identiti negara melalui keunikan kebudayaan iaitu seperti struktur seni bina, tarian, bangunan bersejarah dan sebagainya. Objektif yang ketiga ialah mengkaji langkah-langkah mendedakan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Yang pertama iaitu melalui peranan kerajaan, kita dapat melaksanakan dan menggunakan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua ialah melalui peranan media massa dengan mendedakan kebudayaan tempatan melalui program-program televisyen dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah melalui peranan pihak sekolah dengan mengadakan pertandingan kebudayaan di sekolah seperti tarian tradisional, deklamasi sajak dan sebagainya. Pada bahagian 4.0 kerja lepas, bahagian ini telah membincangkan tentang pakaian, perayaan dan makanan. Saya akan menerangkan tentang pakaian tradisi pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Bagi kaum Melayu, mereka lebih tertumpu kepada pakaian sopan dan tertib. Antara tradisi pakaian mereka ialah baju kurung dan baju Melayu. Mereka akan mengenakan pakaian ini di majlis keramaian, semasa perayaan dan majlis formal. Bagi kaum Cina pula ialah syamsam dan sampu. Kaum Cina lebih suka terhadap warna merah kerana membawa maksud ong atau tuah kepada mereka. Bagi kaum India pula, pakaian tradisi mereka ialah sari dan kurta. Jika kita lihat, pakaian sari yang dikenakan oleh kaum wanita India mempunyai keunikan tersendiri kerana berwarna-warni dan mempunyai corak yang unik. Kajian lepas kedua ialah perayaan pelbagai kaum. Hari perayaan merupakan pesta yang disambutkan secara ramai. Tujuannya adalah untuk mengimbaskan balik peristiwa penting pada zaman kuno. Perayaan pertama ialah Hari Raya Puasa. Masyarakat Islam akan memakai pakaian baru, menyediakan makanan tradisi dan juga menghiaskan rumah dengan cantik. Perayaan yang kedua ialah Tahun Baru Cina. Masyarakat Cina akan memakai baju yang terang dan juga membersihkan rumah sebelum Tahun Baru Cina kerana mereka rasa tindakan ini akan membawa nasib yang baik kepada mereka. Perayaan yang ketiga ialah Deepavali. Masyarakat Hindu akan memakai pakaian berwarna-warni kerana warna tersebut menunjukkan lambang kebaikan kepada mereka. Mereka juga akan membuat rongoli di hadapan rumah untuk menandakan selamat. Perayaan yang terakhir ialah Hari Christmas. Masyarakat Kristian akan merayakan perayaan tersebut dengan pertukaran hadiah. Mereka juga akan menjalankan sesi pembacaan kitab dengan menceritakan tentang kelahiran Yesus pada perayaan tersebut. Kajian lepas ketiga ialah makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Makanan tradisional bagi kaum Melayu ialah nasi lemak dan lemang. Nasi lemak merupakan hidangan istimewa di Malaysia. Bahan-bahan memasak nasi lemak ialah telur, timun, ikan bilis dan daun pisang. Lemang juga merupakan makanan yang dihidangkan semasa Hari Raya Aidilfitri. Makanan tradisional bagi kaum Cina ialah lok-lok dan dimsum. Lok-lok atau dikenali sebagai sate celup dengan mencucuk makanan dan direndangkan dalam sup. Dimsum merupakan hidangan yang berbentuk saiz kecil dan dibuat daripada tepung gandum dan bercampur dengan isi udang, daging dan sayur. Bagi kaum India pula, makanan tradisional ialah roti canai dan putu maya. Roti canai disukai oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Tepung gandum, margarin dan telur digunakan untuk membuat roti canai. Maya merupakan makanan manis kaum India. Dibuat daripada adunan tepung beras atau tepung idiapan, air dan juga santan. Metodologi kajian penting untuk mencapai objektif kajian.
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang terdiri daripada kaedah kepustakaan dan teknik penyelidikan melalui internet. Bagi kaedah penyelidikan melalui internet, sumber internet digunakan untuk mengetahui perkembangan serta kajian terkini berkaitan dengan budaya pelbagai kaum, cara hidup rakyat, cabaran yang dikemukakan, langkah pendedahan dan data lain yang berkenaan. Bagi kaedah kepustakaan, kaedah ini digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan definisi kata kunci kajian dan untuk lebih memahami tajuk kajian tersebut dengan lebih terperinci. Perbincangan yang pertama ialah sejarah kebudayaan pelbagai kaum yang utama di Malaysia. Kaum yang pertama ialah kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan kelompok yang terbesar di Malaysia. Kesenian teater tradisional merupakan salah satu budaya kaum Melayu. Contohnya wayang kulit siam dan juga makyum. Kaum yang kedua ialah kaum Cina. Kaum Cina merupakan kaum yang kedua terbesar di Malaysia. Kedatangan masyarakat Cina menerbitkan surat khabar yang pertama dalam bahasa Cina, iaitu Chinese Money Magazine. Banyak sekolah swasta telah dibina pada akhir abad ke-19 seperti Cui Ying, Yu Ying dan Yue Ying di Malaysia. Kaum yang ketiga ialah kaum India. Banyak makanan masyarakat Melayu ditambah dengan resepi masyarakat India seperti kari, tosai, kuada, muruku dan sebagainya. Kaum Sari juga digunakan untuk membuat sebagai baju kurung dan juga baju kebaya masyarakat kaum Melayu. Pada bahagian 6.3, langkah-langkah untuk mendedahkan pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Langkah yang pertama ialah kerajaan memainkan peranan penting untuk mendedahkan pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Pesta kebudayaan dan kesenian di peringkat negeri ataupun antarabangsa boleh diadakan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Malaysia. Langkah yang kedua ialah media massa dijadikan platform untuk menyampaikan kebudayaan yang ada di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana media massa merupakan platform yang sangat pantas dan mudah untuk berkongsi maklumat. Televisyen juga boleh menyediakan info-info berkaitan budaya yang ada di Malaysia. Langkah yang terakhir ialah kurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kurikulum seperti kelab tarian boleh disertai oleh semua murid untuk meningkatkan pengetahuan terhadap budaya yang ada di Malaysia. Perbincangan ketiga ialah langkah-langkah mendedahkan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Kerajaan memainkan peranan penting dalam mendedahkan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Aktiviti kebudayaan perlu dianjurkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kerajaan juga boleh mengadakan pesta kebudayaan dan kesenian di peringkat negeri maupun antarabangsa. Kempen seperti budaya melambangkan bangsa akan dapat menyedarkan masyarakat supaya mengekalkan budaya yang masih diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia. Media massa dijadikan sebagai platform yang boleh mendedahkan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Media massa seperti televisyen boleh menyiarkan tentang pengetahuan kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Penyampaian maklumat perlulah jelas dan menarik minat masyarakat untuk memahami tentang tradisi budaya pelbagai kaum di Malaysia. Pihak sekolah juga berperanan dalam mempromosikan kepelbagaian kaum di Malaysia. Pihak sekolah boleh mewujudkan persatuan atau kelab yang mendedahkan kebudayaan pelbagai kaum kepada semua pelajar. Hasil daripada kajian tentang budaya pelbagai kaum di Malaysia yang dijalankan dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat unik oleh kepelbagaian kaumnya seperti Cina, Melayu dan India yang memiliki perbezaan dari aspek tarian tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional dan juga perayaan masing-masing. Tetapi itu bukan menjadi salah satu faktor penghalang bagi menjamin kehidupan yang harmoni pada masa akan datang dan juga untuk generasi yang akan datang walaupun wujudnya perbezaan kebudayaan. Kerana perbezaan bukan untuk saling memecah belahkan tetapi untuk saling melengkapi. Oleh itu kita sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab haruslah saling menghormati sesama kaum walaupun berbeza dari latar budaya. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat suara kerana muafakat. Sekian, terima kasih.